Sama saudara, kami adalah daripada kumpulan K9 untuk subjek falsafah dan isu semasa. Tajuk adik hari ini kami ialah cari isu semasa dan merujukkan kaidah manusia dengan alam semula jadi. Kemudian berikan pandangan anda dalam aspek falsafah ekologi. Isu semasa yang kami akan meninjaukan dalam video ini ialah kebakaran hutan di Indonesia. Kami mempunyai 10 dari kumpulan. Saya ialah Tan Yongmen, seterusnya Wong Xueqi, Dan Zhongsen, Wen Jiahui, San Junhong, Dan Huiying, Alicia, Chen Zuoyang, Di Yuze, dan Chan Qingfeng. Kebakaran hutan merujuk kepada kebakaran yang terjadi secara semula jadi tanpa sebarang perancangan atau jangkaan. Perubahan iklim dan pengeluaran minyak kelapa sawit telah meningkatkan kemungkinan kejadian kebakaran hutan di Indonesia. Tindakan begitu telah mengesankan perubahan iklim, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kebakaran terburuk di Indonesia sejak 2015 telah mengesankan sebanyak 140,000 penyakit pernafasan dari Asia Tenggara. Inilah adalah disebabkan oleh jerepu dari kebakaran hutan. Kehidupan orang asli di Indonesia paling terjejas oleh kebakaran kerana kehidupan mereka bergantung pada tanah. Sekurang-kurangnya 160 orang asli telah mengalami kebakaran dan melarikan diri dari kebakaran. Untuk menyelesaikan masalah ini, kerajaan melaksanakan moratorium pengubahsuasian paya gambut serta untuk menguatkuasakan larangan baharu terhadap lesen kelapa sawit. Walau bagaimanapun, pengkuatkuasaan dan pemantauan terhadap penyelesaian ini masih perlulah diketatkan. Falsafah alam sekitar merupakan hubungan antara alam sekitar dan manusia. Hubungan ini menjadi semakin buruk apabila populasi di dunia ini semakin tinggi. Sebab kita sudah berbiasa menjejaskan ekosistem alam sekitar. Kita perlu bermain peranan yang penting dalam usaha untuk mengelakkan alam semula jadi kita menjadi lebih teruk. Selamat pagi kepada semua. Nama saya Alicia Lim, nombor ID pelajar 20034179 dan saya akan menjelaskan tentang isu semasa yang menunjukkan kaedah manusia dengan alam semula jadi. Kebakaran hutan di Indonesia adalah satu isu semasa yang menunjukkan bagaimana manusia dan alam semula jadi saling berkaitan dalam masalah perubahan iklim. Kebakaran hutan disebabkan oleh aktiviti manusia seperti pembukaan lahan untuk pertanian. Kebakaran hutan yang disengaja untuk menghilangkan sisa tanaman dapat melepaskan karbon dioksida dan gas-gas rumah hijau ke atmosfer yang menyumbang kepada perubahan iklim global. Pada pendapat kami, berdasarkan falsafah ekologi, kebakaran hutan di Indonesia merupakan contoh nyata dari cara manusia telah gagal memahami kepentingan menjaga ekosistem dan hubungan mereka dengan alam semula jadi. Falsafah ekologi mengajar bahawa manusia harus memperlakukan alam semula jadi sebagai mitra dan menghargai keunikan setiap spesies dalam ekosistem. Jika manusia melanggar keseimbangan alam semula jadi, maka hal itu dapat memicu kehancuran lingkungan termasuk bencana alam seperti kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga boleh menyebabkan kerosakan yang bukan sahaja ekonomi, tetapi juga sosial dan alam sekitar. Misalnya, kebakaran hutan dapat mengurangi biodiversity dan mengancam spesies yang terancam punah. Selain itu, kebakaran hutan juga boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan manusia dan kualiti udara. Oleh itu, solusi yang terdapat haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip ekologi. Misalnya, meningkatkan kesedaran manusia tentang pentingnya menjaga ekosistem dan mendorong praktik pertanian yang ramah persekitaran, serta melakukan tindakan restorasi hutan dan pengurangan emisi gas rumah hijau. Dalam konteks falsafah ekologi, tindakan ini harus diambil supaya membantu manusia dan alam semula jadi bekerja bersama-sama untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dan mencapai kelestarian alam semula jadi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi kepada semua. Nama saya Chen Zuoyang, nombor ID pelajar 20033007. Pada hari ini, saya akan membincangkan isi kedua yang menunjukkan kaedah manusia dengan alam semula jadi. Isu kebakaran hutan di Indonesia sering kali terkait dengan isu penebangan hutan dan pencemaran tanah yang dilakukan oleh manusia. Aktiviti pembalakan besar-besaran untuk mendapatkan kayu dan tanah untuk pertanian sering menggabaikan kesan alam sekitar dan mengeksploitasi sambung asli yang tidak boleh diperbaharui.
Ini boleh membawa kepada merosakkan alam sekitar yang menjejaskan kehidupan manusia dan spesies lain di planet ini. Dalam spesifik falsafah ekologi, kebakaran hutan di Indonesia menunjukkan manusia telah menempatkan kepentingan ekonomi dan kepentingan manusia di atas kesembaikan alam semula jadi dan kepentingan spesies lain. Falsafah ekologi mengajarkan manusia harus hidup dalam keseimbangan dengan alam semula jadi dan semua makhluk hidup memiliki nilai intrisi yang harus dihargai dan dijaga. Penambangan hutan dan pencemaran tanah boleh menyebabkan kerosakan alam sekitar yang serius, termasuk kenusahan hibatan dan kerosakan kualiti tanah dan air. Ini pada gilirannya dapat membawa kesan negatif pada kehidupan manusia dan spesies lain di planet ini, serta dapat mengurangi kemampuan bumi untuk mempertahankan kehidupan. Solusi jangka panjang untuk masalah kebakaran hutan di Indonesia harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ekologi dan keberlanjutan. Ini boleh termasuk menggalakkan alam pertanian dan mesra alam, penggangguan semula asli dan mampan, pemulihan hutan dan tanah terdegradasi, dan pengurangan pelasapan gas rumah hijau. Oleh itu, kita harus mengambil tanggungjawab moral untuk memelihara alam semula jadi dan hidup dalam kesalingan dengan alam semula jadi, bukan memanipulasi dan merosakkannya demi kepentingan manusia untuk mencapai keseimbangan alam sekitar. Sekian, terima kasih. Terima kasih Edward. Sekarang saya akan sambung untuk membentang tentang pencemaran udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Kita ambil Indonesia sebagai contoh. Ia telah menjadi isu popular dalam mengalami kebakaran hutan terparah yang mengakibatkan pencemaran udara. Pencemaran udara ialah satu keadaan yang melibatkan bahan kimia jirim zarahan yang terkandung dalam udara sehingga berlakunya perubahan dan tidak keselesaan. Teori falsafah ekologi menunjukkan bahawa kepentingan alam sekitar adalah perlu pada masa kini dan masa hadapan. Oleh itu, setiap individu harus mengamalkannya kerana ia menjadi rutin kepada kita demi menjaga alam sekitar. Pada pendapat kami, kebakaran hutan Indonesia adalah bukti untuk manusia telah mengutamakan kepentingan teknologi yang maju tetapi bukannya kepentingan alam sekitar. Aktiviti-aktiviti begitu telah menunjukkan sikap antroposentrik dalam manusia, iaitu kepercayaan bahawa manusia adalah makhluk yang paling penting dan tertinggi di alam semesta. Kesannya untuk pembakaran hutan ia berlaku kerana kilat, pertanian pindah dan pembukaan hutan untuk pertanian komersial. Keadaan ini memberi kesan negatif kepada alam sekitar dan manusia. Inilah kemuncaknya pembakaran hutan akan menyebabkan pencemaran udara. Gas karbon dioksida, monoksida, uap air dan hidrokarbon yang lain akan terapung di udara dan menyebabkan jerebu, seterusnya akan menyebabkan pencemaran udara. Justru itu, pelepasan sisa pembakaran ke udara dalam kadar yang tinggi boleh menyebabkan proses sebaran atau surakan udara tidak berupaya mencampur dan mengangkut bahan pencemar secara. Terdapat beberapa cara untuk mencegah isu yang berlaku ini. Antaranya ialah menanam pokok seperti pokok buah-buahan di persekitaran taman perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu. Seterusnya, cara paling mudah untuk melakukannya dan perlu diamalkan oleh setiap individu adalah program Kita Semula. Udara yang tercemar akibat pembakaran terbuka yang dilakukan penduduk di sekitar taman perumahan boleh diatasi dengan mengalahkan mereka menjual barang-barang yang boleh dikitar semula kepada peniaga barang terpakai. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, isu pembakaran di Indonesia berkaitan dengan perbuatan untuk mendapati kayu dan tanah untuk pertanian. Kesannya termasuklah mengeksploitasi sumber yang tidak boleh diperbaharui. Pada pendapat saya,
Tindakan-tindakan yang dibuat oleh manusia menggambarkan bahawa manusia meletakkan keuntungan sebagai keutamaan mereka, tidak menyedarkan kepentingan dalam menjaga alam semula jadi. Kerajaan boleh bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mendidik generasi baharu tentang kepentingan kaedah manusia dengan alam semula jadi. Dalam aspek falsafat ekologi, aktiviti ekonomi yang dilaksanakan oleh manusia tidak dirancang dengan berhati-hati dan teliti, kerana kebanyakan keputusan dibuat tidaklah mempertimbangkan kesan yang akan dilakukan kepada alam sekitar kita. Kita haruslah mementingkan dan menghargai hubungan antara alam semula jadi dan manusia, supaya generasi baharu dapat menghidupi hidupan yang baik dan sihat.